ini satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni salah faham yang wajib diperbetulkan. Minta maaf tuan-tuan saya sebut. Sekarang apa jadi Kelantan? Banjir Kelantan ni banjir biasa ke banjir luar biasa? Baru ini ada seorang orang Kelantan, anak dia nak temu duga di LKM di Montebai. Dia nak cari tempat tu, telefon anak saya bagi tahu dan saya tolong pergi ambil depa, sembang, singgah kedai makan, sembang dengan dia, orang Kelantan. Baru sampai 2-3 hari lepas dia cerita, "Ustaz, ni saya ni tidak mana-mana, tapi nak abang memang orang Kelantan kena bertaubat, kena istighfar balik kepada Allah Ta'ala." Dia kata, "Tengoklah kesilapan kita," dia kata, "jangan duk tengok orang." Cara dia tu, dia sembang macam dia tak mihak mana-mana. Tak. Dia kata, "Saya duduk di tempat Ustaz," dia kata, "Pengkoi produk balak boleh sampai di tempat," dia kata. Sedangkan dia kata hutan balak, dia kata 100 km daripada tempat saya. Ustaz bayangkan, tempat dia dengan hutan balak 100 km lebih, dia kata padu balak boleh sampai tempat dia. Apa hikmah Tuhan nak tunjuk? Kata dulu mereka nafikan, kata kami tak tebang balak ikut dan kami, Tuhan hantar sampai ke depan balai polis, padu balak berhenti kat situ. Kan? Dia nak ambil bulldozer untuk tolak. Padu balak tuan-tuan tahu sak mana? Padu balak, bukan batang balak, padu balak. Tolak rumah pun jalan. Kan? Dia kata saya heran, dia kata tempat tinggi naik ayak, tempat saya rendah ayak tak naik. Yang tempat tinggi ayak naik sampai atas bukit, tempat saya rendah ayak tak naik. Dia kata ini kerja Allah Ta'ala. Dia kata kerana apa? Kerana keceluparan mulut sebahagian orang yang kononnya bergelar ulama tetapi mendoakan kebinasaan sesama umat Islam. Perbuatan ini durhaka tuan-tuan dan puan sekalian. Ini doa yang tidak kena pada tempat dia. Jangan sekali-kali buat begitu. Sebab itu satu amanat yang paling songsang ialah satu amanat yang datang kononnya daripada seorang tuan guru. Kan dia kata apa dalam amanat tersebut? Kan perjuangan kita menentang mereka adalah jihad. Doktor tahu ni, amanah, amanat. Mati kita adalah mati syahid menentang mereka. Menentang siapa? Menentang orang kafir atau menentang sesama orang Islam? Sesama orang Islam. Dia kata mati kita mati syahid. Tuan-tuan buka dalam kitab apa makna syuhada. Buka tafsir Nurul Ihsan, apa makna syuhada? Syuhada ialah orang mati syahid fi sabilillah, menentang orang kafir, memerangi orang kafir. Itu makna syuhada, makna orang mati syahid. Maka kalau dia kata begitu, kami menentang mereka kalau mati syahid, makna dia telah isytiharkan orang yang dia tentang itu kafir. Betul tak? Secara jelas dia dah isytihar orang yang dia lawan tu kafir. Sebab tu dia kata kami kalau mati syahid. Maka menghukumkan orang Islam dengan kafir itu satu hukuman yang sangat besar. Dosanya isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak balas di akhirat, Tuhan akan balas di dunia. Maka bertaubatlah kepada Allah. Dah buat silap, tapi bila orang tegur, tarik balik amanat. Sampai hari ini setahu saya dia tak tarik balik lagi. Betapa angkuh dan sombongnya sebahagian manusia, kan, yang tidak mau mengaku kesilapan sendiri. Siapa nak tegur ulama kalau bukan ustaz?
Dan tuan-tuan, kalau benda salah, kita diam, apa hukumnya? Wajib nyatakan kebenaran. Mana-mana orang alim, mana-mana tok guru, wajib menegur orang yang seumpama ini. Jangan jadi setan bisu, tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah sangat mulut kita kafirkan orang. Tak sayangkah agama kita? Kenapa kalau kafir itu tak berlaku pada orang yang kita kafirkan, dia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ini kata-kata Nabi SAW yang sangat jelas. Betul. Sekarang apa jadi? Kan? Bila kita buat begitu, akhirnya kita terhina di mana saja kita berada dan apa sahaja yang kita buat. Sahabat tak kenal lah ni, tengok. Kenapa? Allah muliakan atau Allah hinakan? Sebab itu Tuhan masih sayang supaya kita balik ke jalan. Dia tak bagi mati terus, dia bagi pengajaran untuk beringat. Kembalilah. Sebab itu doa ni senjata orang beriman. Guna dia untuk, jangan guna senjata orang beriman untuk menyerang orang beriman. Guna senjata orang beriman untuk yang tidak beriman. Itu dia. Ad-du'a silahul mu'min. Kalau salah guna, jadi kita dah salah menggunakan hadis Nabi SAW. Yang keempat, jangan minta doa, membawa contoh orang yang Allah Ta'ala murkai. Kok lah jadi lagu tu sebab tak mengaji. Ya Allah Tuhanku, contoh dengan tiru pula kan. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku sihat macam Firaun pada tahun sakit. Oh, doa lagu tu janganlah kan. Minta sihat sebab dia tahu Firaun tak pernah sakit. Minta sihat macam Firaun. Mintalah kaya macam Qarun sebab dia harta banyak, kunci saja 370 ekor unta. Mintalah kaya macam Firaun. Jangan sekali-kali buat contoh orang yang Allah Ta'ala murkai kepada mereka. Minta sihat, sihat udahlah. Kalau tidak nak buat contoh orang-orang yang beriman. Minta segak macam Nabi Yusuf, tak apa. Kok lah orang ni nak segak sangat kan. Ya Allah, muka putihnya, tangan hitam. Elan nampak tak? Kan? Elan terlajak laris. Lepas kena bayarkan sikit. Punya Elan macam-macam nak cari. Yang tu tak apa lagi lah, kira boleh je lah. Jangan guna contoh yang ya Allah Ta'ala tak suka. Baik, 9 bila nak habis ni. Yang kedua, kalau kita nak buat amalan harus pun tidak membawa kepada merendahkan imej agama kita, imej Islam. Jangan buat kalau benda harus pun, tapi kalau bawa merendahkan imej umat Islam, terserah buatlah. Asalnya, contohnya suami isteri boleh bercium tak, tapi di khalayak ramai tak salah kan. Orang tengok tak elok, orang bukan Islam pun tengok amboi kan. Sebab apa? Imej Islam tu jaga, ada tempat dia kan. Benda harus ni ada tempat dia. Kalau nak bercium, nak peluk apa semua, ada tempat dia. Jangan dia ikut dah sampai punyalah nak tunjuk kata kita ni berkasih sayang sampai tua-tua, tengah-tengah pekan tu cium I love you bang, you love me, tengah-tengah pekan tua-tua tu kan. Tengok tempat lah juga kan. Tak kena tempat lah kalau macam tu. Orang kata merelong dia ni kan. Jadi tengok tempat lah. Jangan merendahkan imej. Kalau kita tuk guru ulama, jangan rendahkan imej ulama. Sampai kadang-kadang orang tak kenal. Kalau ustaz ni, jagalah title ustaz tu, kena jaga. Sebab apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ni bila mai duduk di kuliah, tu dia nampak serban, jubah, selendang apa semua. Dia pergi zoo, pakai macam dengan binatang zoo juga. Ya Allah. Tuan-tuan, saya cerita ni sebab saya jumpa seorang ustaz macam tu. Jadi saya cerita lah, saya tak kenal dia, tengok kat belakang, saya kata siapa dia kan. Lah kali tengok ke depan, macam aku kenal
Rupanya ustaz yang kita duk kenal juga, rupanya tengok ke depan, tak ada langsung ciri-ciri seorang ustaz, tak ada. Nasib baik tak pakai surat katok, itu je. Kalau tidak, saya tak panggil ustaz dah, taubat lahum. Janganlah kalau ustaz jaga sikit dia punya title dia, orang nak tiru kita, kan? Kalau duk macam tu, sembah dia pi kandang bewak jadi bewak, pi kandang lembu jadi lembu, yang tu bukan ustaz dah, yang tu pokeh. Oh, dia malam-malam minta maaf. Taklah, boleh berubah je, senang sana berubah, sini berubah, yang tu bukan jenis dia. Minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut kenyataan mufti Mesir, dia buat kajian dah, Rasulullah tak pernah waktu di rumah lain lah, waktu di masjid dan waktu dia keluar, tak pernah tak pakai tutup kepala, kepiah ataupun sorban, tak pernah tak pakai. Dia kata, bila orang tanya dia, boleh tak kita ni keluar maksyufur ra'si, dia panggil maksyufur ra'si, makna kepala tak tutup apa-apa. Orang tanya mufti Mesir, dia kata harus. Tapi dia kata, pernah tak tuan-tuan jumpa Rasulullah tidak pernah pakai apa-apa? Atau jumpa walaupun satu hadis, tak akan jumpa, dia kata. Sebab tu kalau orang awam lain, kalau ustaz tak boleh bagi saya. Mufti tu pun kata tak boleh. Kalau ustaz, dia warasatul anbiya, kan? Harus kalau tak pakai kepiah. Tapi kalau ustaz, sepatutnya pakailah sekurang-kurangnya kepiah, kerana Rasulullah yang dia tu pewaris Nabi tak pernah tak pakai penutup kepala, dan lebih eloknya Rasulullah pakai sorban. Tiba-tiba ustaz tak suka pakai penutup kepala, dogoi saja, yang ini tak menepati, jadi fitnah kepada orang awam. Macam doktor tak apa, kan? Kalau saya jumpa kat pasar malam tak pakai apa, saya tak kata apa, kan? Kalau ustaz saya jumpa, saya bubur. Tak maaf lah, kalau siapa-siapa ustaz saya jumpa, saya bubur. Oh, lagu ni kan? Duduk masjid surau pakai punya cantik, tak main pasar malam, buat nak berniaga kan? Kalau doktor saya tak kata apa. Yang minta maaf lah, sebab apa? Rasulullah didikan dia tegas. Orang yang nak ganti dia sepatutnya mesti seperti dia. Sebab itu Imam Malik, kalau dia buat majlis ilmu, kalau dia nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, saya tak akan baca satu hadis Nabi kalau saya tak pakai seperti Nabi. Dia Imam Malik, dia akan pakai jubah, pakai kepiah, pakai sorban, selendang, baru dia akan baca hadis Nabi. Kalau tidak, dia tak baca. Tu dia begitu. Kita lah ni bukan hadis Nabi, Quran baca, apa tak kepala apa tak ada, kan? Orang awam lain. Ni hukum ni orang awam diringankan. Tapi kalau orang awam pakai, lah, tak bagus lah. Yang ketiga, tidak membawa kepada melampau atau membazir. Kalau harus pun boleh buat, tapi jangan kalau buatan tu sampai bawa melampau atau membazir. Hukum lain pula tuan-tuan dan puan sekalian. Di antaranya makan minum. Makan ni harus, minum pun harus, tapi jangan melampau, kan? Oi, sampai beli makan ni sampai berlebih-lebihan. Makan ni sampai berlebih-lebihan. Tuan-tuan jangan tengok saya. Oh, dia kata ni ustaz bersopa. Saya rezeki murah. Bukan saya sebenarnya. Saya tak pernah pergi kedai pun. Kalau pergi pun bukan masuk, orang lain nak beli, tengah isteri saya pergi beli.
Adik-adik saya sampai kata, rumah ustaz tu kalau pergi tak bawa makan, lambat pergi makan je, jangan pergi bawa makan. Anak murid ni minta, anak murid ni bagi, bukan saya minta, dia buat main tak. Semalam dapat mikuah. Ada orang minta mikuah, tanya siapa, lagi tak tahu siapa lagi, susah kan, tanya cari siapa dia kan. Saya orang bagi ni, orang bagi ni, habis nak biar tak? Nak biar? Dah ada. Aku ni pantang tengok. Kan? Jadi itu yang tadi macam ni, nak buat macam mana? Dulu kurus kering. Sebelum nikah lu doktor, bukan macam doktor, bukan macam anak doktor. Bangkit tengok siapa yang paling kurus kering. Ada tak? Kira ni, boleh kira ni. Saya sebelum kahwin. Lah ni lepas kahwin dia pandai jaga. Nampak macam mana kan? Jadi jagalah makan minum, jangan melampau sangat. Sebab apa? Mudarat balik. Yang keempat, tidak membawa menyakiti saudara Islam kita. Kalau harus pun jangan sampai buatan itu boleh menyakiti saudara Islam kita. Apa dia? Contohnya berpolitik atau berorganisasi, hukum dia harus. Kita orang Islam, benarnya kita dah ada agama. Kita ni agama Islam tu agama kita. Tetapi ada orang kadang-kadang nak berparti, nak duduk dalam parti, nak duduk dalam organisasi, persatuan, NGO ke apa. Hukum dia apa? Hukum dia harus. Boleh aduk mana-mana persatuan, masuk mana-mana parti, masuk, boleh. Hukum dia harus. Tapi berparti ada hak dia, berpersatuan ada hak dia. Jangan sampai bila berparti membawa kepada permusuhan. Jangan bila berparti bawa kepada kebencian. Jangan sampai berparti bawa kepada memburuk-burukkan. Jadi yang itu asal harus dah jadi haram. Berpersatuan boleh, tapi jangan persatuan tadi melalaikan kita daripada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang masuk persatuan bicycle, kan? Tak tahulah bubuh bila nama apa pun kan? Tapi berbasikal sampai tak semayang. Di mana? Panjat bukit, kan? Hiking. Ada orang berpersatuan motosikal, bermotosikal sampai lupa Allah Ta'ala. Maka daripada harus kepada pindah kepada hukum haram. Tak. Jadi kalau berpolitik, sedangkan politik itu asalnya harus, tapi bawa pecah belah umat Islam, apa hukum politik jenis tersebut? Haram. Kalau membawa permusuhan sesama Islam, apa hukum? Haram. Kan? Jadi lah fikir tengok, kan? Kalau sampai bawa mudarat, kan, bawa perpecahan dan bawa kelemahan balik kepada umat Islam, maka politik jenis itu adalah dilarang. Asalnya harus. Maka jaga, kalau kita nak berpolitik juga, jaga adab-adab dia, jaga tata susila dia, supaya kita tak menyakiti orang, dan kita tak memburukkan orang, dan kita tak bermusuhan sesama kita umat Islam, yang akan menyebabkan kita akan semakin lemah. Kerana apa? Bila kita buat begitu, kita dah bercanggah dengan ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Surah oh, tak apa surah tu, Al-Hujurat. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka kamu kena damaikan di antara dua saudara kamu. Kalau kamu nak berpersatuan, nak berorganisasi, ingat yang ni Islam, yang ni Islam, saudara. Tapi kalau bergaduh, yang ini kita dah
melanggar perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ingatlah, jangan sampai bercanggah dengan Quran. Kita kadang-kadang ada orang sedap-sedap mulut, oh kita kena pegang Quran, kena ikut Quran sepenuhnya, kafah, syumul, cakap aja kan. Tapi kitalah yang duk mengutuk sama kita, kitalah yang bermusuh sama kita, kitalah yang duk maki hamun sama-sama orang kita, tapi kita kata kena ikut Islam syumul. Ni Al-Quran ni nak lempak pergi ke mana? Tu saya kata kepada sebahagian orang, saya kata ada orang bila kena kat orang suruh ikut Quran, bila kena tang dia tak peduli beberapa ayat Quran. Kalau kita bersifat demikian, ambil Quran pergi cetak lain dan buang ayat tersebut daripada Al-Quran, sebab kamu tak mau pakai. Serupalah tentang apa-apa pun kan. Kalau kita tak boleh guna ayat tersebut, tak boleh ikut dengan sebab ketidakmampuan kita, yang tu cerita lain, nombor dua. Tapi kalau kita boleh buat, sengaja kita tak buat, yang ini ainat, yang ini sifat membantah yang tidak Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala tidak redha. Itu kena jaga. Jangan sampai melemahkan kekuatan umat Islam. Kalau nak berpersatuan pun, sampai orang lain ambil kesempatan, sampai kita lemah. Tuan-tuan, negara kita, perlembagaan negara kita, Islam agama persekutuan. Jadi kalau nak laksanakan Islam sebagai agama persekutuan, wajib kena orang Islam menjadi pemerintah. Tapi ada parti yang berpakat untuk menjatuhkan saudara dia yang Islam. Dia buat pembahagian kerusi untuk bertanding, dia lebihkan kerusi orang bukan Islam, kerusi parlimen. Andai kata mereka menang mengikut cara demokrasi, mestilah orang bukan Islam berkuasa di atas. Yang ini akan menyebabkan Islam dan agamanya jadi lemah. Perbuatan ini berdosa besar. Kerana apa? Kerana dia sendiri cuba melemahkan agama dia. Yang ini tuan-tuan kena fikir, kena ambil kira. Jangan duk kira dapok saja, dapok juga, tapi agama yang ini adalah keutamaan seluruh umat Islam. Ustaz Bakri tak ada lain cerita kot ni ya. Pusing-pusing kot ni juga. Sikit-sikit tak boleh kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Kalau tak cerita, salah siapa? Salah saya. Besok dari akhirat Tuhan tanya saya, sebab saya tak cakap langsung benda ini. Contohlah, kalau tak cakap langsung, orang lain tak mau cakap, yang tu dia punya pasal kan? Tapi saya kena cakap juga sikit. Bukan apa, atas dasar sayang kepada sesama kita umat Islam.